Selamat sejahtera cikgu-cikgu dan rakan-rakan saya. Nama saya Tilashan dari 4 Alpha. Hari ini saya akan membentangkan unit 5 dengan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya ialah Ashley Wong, Tam Shed Ying, Lau Jia Xu, Lam Wai Lum, Eng Ziyang, Wong Jiayin, Zoe Chen dan Zhou Chan dari 4 Kappa dan Yao Xingyu, Chong William dari 4 Alpha. Topik ini melibatkan 4 aktiviti, iaitu perlombaan eksplorasi, perlombaan berhalangan, permainan tradisional aci bulat, dan permainan tradisional tiang empat. Semua aktiviti ini dapat meningkatkan kecergasan fizikal, membina pemikiran positif dan memupuk nilai murni seperti bekerjasama, persefahaman dan juga mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sebelum melaksanakan sebarang aktiviti, setiap peserta perlu memanas dan menyejukkan badan. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlaku kecederaan yang tidak diinginkan. Setiap peserta juga pasti alatan dan tempat bermain selamat dan sesuai. Perlombaan eksplorasi perlu peserta untuk menyelesaikan tugasan atau soalan yang diberikan di setiap checkpoint. Stesen checkpoint melibatkan 5 atau 10 checkpoint mengikut situasi dan masa perlombaan. Tempo boleh dihabiskan dalam masa yang diperuntukkan berdasarkan ketetapan pengurusan perlombaan tersebut. Kelebihan perlombaan eksplorasi membina kerjasama. Para peserta saling membantu antara satu sama lain untuk menyiapkan tugasan. Menguji kesabaran. Para peserta perlu mempunyai tahap kesabaran untuk menyiapkan tugasan. Menjadi inovatif. Daya inovasi setiap peserta perlu lebih pantas dan cekal untuk menyiapkan tugasan. Mencabar kreativiti. Setiap peserta perlu kreatif dalam menyiapkan tugasan. Mengaplikasikan ujian minda. Tahap pemikiran peserta perlu ditingkatkan untuk menyiapkan setiap tugasan yang diberikan oleh urus setia. Cara bermain. Permulaan taklimat daripada guru pembimbing. Stesen A fizikal. Murid menarik beg pasir 30 kg sejauh 10 meter sebanyak 2 ulangan. Stesen B ujian minda. Setiap murid diberikan 5 soalan yang berdasarkan anatomi badan manusia, iaitu otot. Stesen C kreativiti. Muzik akan disediakan. Murid perlu mempersembahkan satu tarian tradisional untuk bergerak. Stesen D derial sentuh. Mata murid akan ditutup oleh kain hitam. Mereka perlu menyentuh dan meneka item yang diletakkan di dalam bakul. Stesen E. Gimnastrada lokomotori. Murid perlu mencipta satu pergerakan gimnastrada dengan menggabungkan tarian dan asas gimnastik. Maka akan diberi berdasarkan kreativiti. Stesen F. Pertolongan cemas. Setiap kumpulan perlu membuat simulasi TOT-APS prosedur yang betul akan mendapatkan markah. Permainan tradisional asi bulat. Permainan yang bermula dengan perkataan asi selalunya merujuk kepada seorang pemain yang bertindak sebagai tukang jadi. Pemain lain dalam permainan ini akan cuba mengelak dan menyelamatkan diri daripada disentuh ketika berada di dalam bulatan. Tukang jadi perlu menyentuh mana-mana pemain lain untuk menggantikannya. Permainan ini memerlukan 2 buah bulatan yang dilukis atau dibentuk sebagai rumah pemain. Ketika menyentuh pemain, tukang jadi tidak dibenarkan untuk memijak garisan atau memasuki bulatan. Permainan asi bulat melatih pemain untuk menyusun strategi semasa mengelak daripada disentuh atau mencari ruang dan peluang bagi mendapatkan pengganti sebagai tukang jadi. Kebiasaannya, permainan ini dimainkan di kawasan yang lapang dan selamat. Peraturan permainan. Sebelum memulakan permainan, undian dilakukan bagi menentukan pemain yang akan menjadi tukang jadi. Tukang jadi hanya boleh menyentuh pemain yang berada di dalam bulatan dengan menggunakan tangan sahaja. Pemain yang berjaya disentuh oleh tukang jadi akan keluar dari bulatan dan menjadi tukang jadi. Setiap pemain tidak dibenarkan untuk memijak garisan bulatan. Semua pemain boleh bertukar bulatan. Permainan
permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan daripada semua pemain. Cara bermain ialah sebelum bermain, undian dilakukan bagi menentukan tukang jadi. Selepas tukang jadi dipilih, permainan perlu memasuki dua kawasan bulatan yang ditandakan di atas tanah. Setelah semua pemain bersedia, permainan dimulakan dengan menyebut perkataan sedia mula oleh tukang jadi. Tukang jadi dikehendaki untuk menyentuh pemain di dalam mana-mana bulatan. Pemain boleh berlari ke seluruh kawasan di dalam bulatan untuk mengelak daripada disentuh oleh tukang jadi. Ini ialah contoh videonya. Info tambahan seterusnya ialah tukang jadi perlu mempunyai strategi dan hela yang licik agar dapat menyentuh salah seorang pemain di dalam bulatan. Pemain pula perlu mempunyai strategi untuk mengelak daripada disentuh oleh tukang jadi. Selain itu, peranan tukang jadi akan bertukar sekiranya berjaya menyentuh pemain di dalam bulatan dan permainan akan dimulakan semula. Permainan aci bulat dapat mengeratkan persahabatan antara pemain. Selain meningkat kecergasan dan keseronokan permainan ini juga dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. Perlumbaan berhalangan, obstacle race. Dalam perlumbaan ini, peserta boleh merangkak, melompat, memanjat, berlari dan kemahiran-kemahiran lain yang sesuai dengan laluan dan halangan yang disediakan. Pakaian peserta mestilah sesuai dengan halangan atau berkumpulan. Aspek keselamatan merupakan perkara penting dalam sukan perlumbaan berhalangan. Petugas perlu berada di setiap stesen checkpoint yang telah ditetapkan berserta peti pertolongan cemas. Kelebihan perlumbaan berhalangan menguji kecergasan fizikal. Perlumbaan berhalangan merupakan sejenis sukan yang memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Menguji kesabaran. Tanpa kesabaran, peserta akan mudah berputus asa menyebabkan halangan dilepasi. Menjahilkan bidang yang pintar. Setiap halangan yang disediakan mempunyai cara dan teknik bagi melepasinya dengan mudah. Oleh itu, peserta perlu bijak untuk memenangi perlumbaan berhalangan. Memupuk kerjasama. Setiap perlumbaan berhalangan mempunyai peraturan tertentu. Kerjasama dan saling membantu antara ahli kumpulan diperlukan untuk melepasi halangan. Menguji ketahanan fizikal. Perlumbaan berhalangan memerlukan setiap peserta mempunyai tahap fizikal yang sangat cergas.
Halangan yang perlu dilepasi merupakan ujian ketahanan fizikal yang tinggi. Oleh itu, peserta perlu menyedia dengan kekuatan fizikal yang baik bagi menyertai perlombaan ini. Cara bermain, murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Setiap kumpulan perlu menamakan setiap halangan yang disediakan. Murid hanya boleh bergerak ke stesen berikutnya selepas berjaya menamakan halangan di setiap stesen yang disediakan. Kumpulan yang berjaya menamakan perlumbaan dalam masa yang paling singkat dan menepati pertauran dikira sebagai pemenang. Urus setia akan menyelia dengan menggunakan boring marker yang disediakan oleh guru. Langkah bermain. Mengolek tayar kereta, setiap murid perlu mengolekkan tayar kereta mengikut lorong yang disediakan sejauh 3 meter. Aktiviti akan berterus hingga tayar kereta dikorek keluar dari lorong. Merangsang. Murid perlu merangsang di bawah 3 buah meja kantin dengan tanpa tersentuh meja tersebut. Menjaring. Semua kumpulan bekerja sama untuk menjaringkan 30 biji bola ke dalam gol bola jaring yang disediakan. Jaringan itu mesti dalam jarak meter dari tiang gol bola jaring. Lompat jauh. Murid perlu melompat dalam jarak 2 meter di atas lapangan pasir lompat jauh. Meniti kerusi panjang. Murid perlu membawa guni pasir dengan menjinjing secara berulang-alik. Apabila tiba di hujung kerusi, murid perlu mengisi pasir ke dalam baldi yang berukuran 8 liter sehingga penuh. Info tambahan, pertandingan perlombaan berhalangan yang terkenal di Malaysia ialah Viper Challenge dan Spartan Race. Antara aktiviti dalam Spartan Race bagi kategori beginner ialah laluan sepanjang 5 km dengan 20 jenis halangan, manakala bagi kategori super pula laluan 23 km sebanyak 25 halangan. Perlombaan berhalangan dunia yang paling terkenal ialah Ninja Warrior. Permainan tradisional Tiang Empat. Permainan tradisional ini dimainkan oleh kanak-kanak dan masyarakat sehingga kini pada waktu senggang ialah Tiang Empat. Permainan ini juga dikenali sebagai permainan minta api. Dalam permainan ini, pemain akan menunjuk kepantasan dan kelajuan merebut tiang sesama mereka. Pemain perlu bijak menyusun strategi dan sentiasa berkomunikasi bagi memastikan kekal mendapat tiang mahupun bertukar menjadi perebut tiang, tukang jadi. Pada waktu dahulu, permainan ini dimainkan di bawah rumah yang mempunyai banyak tiang. Jika tiada tiang, pemain akan mencari batang pokok untuk dijadikan tiang. Kini, permainan ini dimainkan di koridor atau laluan pejalan kaki di sekolah yang mempunyai banyak tiang. Peraturan permainan. Ketika bermain, setiap pemain mesti menyentuh tiang menggunakan mana-mana anggota badan. Tukang jadi perlu merebut tiang yang tidak disentuh oleh pemain. Permainan akan diulang semula setelah tukang jadi berjaya merebut salah satu tiang. Cara bermain, antaranya kesemua pemain berdiri atau mencangkung di antara 4 tiang yang sama jarak secara menghadap satu sama lain. Salah seorang pemain akan menyebut mula. Selain itu, semua pemain berlari untuk merebut tiang. Pemain yang tidak berjaya mendapatkan mana-mana tiang perlu menjadi tukang jadi. Seterusnya, tukang jadi akan berada di tengah-tengah di antara 4 tiang sebelum permainan dimulakan. Apabila permainan dimulakan, pemain perlu bertukar-tukar tiang antara satu sama lain. Semasa proses pertukaran,
ini, tukang jadi akan mengambil peluang merebut tiang yang tertinggalkan oleh pemain. Akhir sekali, peranan tukang jadi akan bertukar kepada pemain yang tiangnya berjaya dirampas. Pemain akan dimulakan semula. Permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan oleh semua pemain. Ini ialah satu contoh. Info tambahan, tukang jadi berulah mempunyai strategi dan hela yang licik supaya dapat mengambil kesempatan semasa pertukaran tiang berlaku. Permainan ini hanya berdasarkan ketangkasan, kelajuan, kecekapan, strategi dan komunikasi berkesan. Tiada sebarang mata dibungut atau tanda dikenakan untuk menentukan kemenangan. Persetujuan pertukar tiang perlu dilakukan secara senyap dengan menggunakan pelbagai hela seperti bahasa isyarat supaya tidak disedari oleh tukang jadi. Thank you.